Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan kita yang ke-21 dalam ayat dan hikmah surah Thaha. Insyaallah petang hari ini kita akan mempelajari ayat 128 sehingga ayat 130 dari surah Thaha ini, dan sila tuan-tuan dan puan-puan sediakan nota tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang menjadi rujukan utama di dalam majelis ilmu kita petang hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh sediakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya untuk tengok pada ayat-ayat yang insyaAllah kita akan pelajari di petang hari ini. Dan seperti biasa, jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, ada apa-apa soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya dengan membuka mikrofon tanpa perlu menunggu di akhir pertemuan. Bila-bila masa ada soalan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh buka mikrofon dan bertanya soalan. Tuan-tuan juga boleh tulis soalan itu melalui chat room yang ada di dalam Zoom meeting ini. Boleh kita mulakan majlis ilmu kita di petang hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah Thaha masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Bahkan ia di antara surah-surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah menyebarkan dakwah dengan penuh kesabaran. Surah ini boleh kita bahagi isi kandungannya kepada 3 isi kandungan utama. Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran sebagai pembawa peringatan, dan yang kedua adalah kisah Nabi Musa dan pengajaran dakwah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW di sebalik kisah Nabi Musa ini, mula dari ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-98. Dan pada bahagian akhir dari surah Thaha ini, dan kita tengah berada pada bahagian-bahagian akhir dari surah yang mulia ini, adalah perintah untuk mengambil pengajaran dari kisah-kisah Al-Quran. Sama ada pengajaran berkaitan dengan keimanan, pengajaran berkaitan dengan akhlak, pengajaran berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya pengajaran dalam berdakwah. Petang hari ini ayat yang kita akan baca adalah firman Allah Subhanahu wa taala mula dari ayat 128 sehingga surah Thaha ayat 130. Kita baca terjemahan ringkas dari ayat-ayat yang mulia ini, baru kemudian kita tengok apa yang dikongsikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Afalam yahdilahum, adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka, kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak kami telah binasakan dari kaum-kaum yang terdahulu daripada mereka, yamshuna fi masakinihim, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha,
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda untuk kita mengambil iktibar, tanda-tanda untuk mengambil iktibar bagi orang-orang yang berakal pikiran. Tentu dalam ayat ini jika kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan ulin nuha, yang kita tengok terjemahan dari perkataan ini adalah orang-orang yang berakal pikiran. Pada sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan ulul albab, yang juga diterjemahkan sebagai orang-orang yang berakal pikiran. Jika kita melihat kepada perkataan ini, ulin nuha, perkataan nuha yang diterjemahkan dengan maksud akal pikiran, ia berasal dari perkataan nahi yang bermaksud melarang. Kenapa orang yang berakal dinamakan sebagai ulun nuha ataupun ulin nuha? Ini karena mereka memiliki akal pikiran yang menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik, menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tercela. Kerana akal pikiran mereka telah pun menghalang mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu, maka Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka sebagai ulin nuha. Pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan afalam yahdilahum, yang perkataan afalam ia terdiri dari 4 perkataan. Perkataan fa yang bermaksud maka ataupun lalu, kemudian perkataan a yang bermaksud adakah, perkataan lam yang bermaksud tidak. Afalam terdiri dari 3 perkataan, afalam, a bermaksud adakah, fa bermaksud maka, kemudian lam bermaksud tidak. Maka perkataan afalam jika kita terjemahkan perkata, ia je bermaksud maka tidakkah, maka tidakkah. Yahdilahum, yahdilahum berasal perkataan hada yahdi yang bermaksud memberitahu, memberi petunjuk, lahum bermaksud bagi mereka. Adakah telah sampai kepada mereka petunjuk? Adakah telah sampai kepada mereka tanda? Kam ahlakna qablahum minal qurun. Perkataan kam yang kita terjemahkan di sini dengan maksud berapa banyak. Ahlakna, kami telah binasakan. Qablahum, sebelum mereka. Minal qurun, dari kaum-kaum terdahulu yang hidup berkurun-kurun dahulu. Yamshuna fi masakinihim, di mana sekarang mereka hidup berjalan di atas tempat-tempat yang dahulunya menjadi tempat tinggal mereka. Dulu negeri itu adalah tempat tinggal mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan generasi itu. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan kurun-kurun itu. Maka sekarang generasi selepas mereka berjalan di atas tanah-tanah milik mereka yang dahulu adalah tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya pada yang demikian banyak tanda terhadap bagi orang-orang yang memiliki akal fikiran, bagi orang yang akal fikiran mereka boleh menghalang diri mereka daripada melakukan perkara yang buruk, daripada melakukan perkara yang tercela, daripada melakukan perkara yang boleh membawa mereka kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Pada permulaan ayat ini yang kita terjemahkan dengan maksud adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mendustakan apa yang engkau bawa, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Berapa banyak kami telah binasakan dari kaum-kaum terdahulu daripada mereka. Sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat tinggal kaum-kaum itu. Rasulullah SAW dan masyarakat Arab pada ketika itu, ketika mereka bermusafir, mereka akan melintasi negeri-negeri yang umatnya Allah Subhanahu wa taala dahulu telah binasakan. Sebagai contoh misalnya, di negeri yang banyak dilalui oleh masyarakat Arab pada ketika itu adalah negeri Hijr, tempat kaum Nabi Saleh, kaum yang dulu Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka.
Maknanya masyarakat Arab menyaksikan satu tamadun yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa semua penduduk negeri tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kederhakaan mereka kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka. Kerana keingkaran mereka pada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada mereka. Jika mereka telah pun tahu bahawa kebinasaan yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada umat terdahulu adalah kerana keingkaran dan kekufuran mereka serta penentangan mereka terhadap Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, kenapa mereka berani untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk berfikir dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Padahal mereka berjalan melalui tempat-tempat yang dahulunya menjadi tempat tinggal bagi umat yang telah Allah binasakan itu. Maka Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala pun menceritakan kepada kita berapa banyak umat sebelum mereka yang telah mendustakan Rasul-Rasul yang telah kami binasakan. Banyak umat-umat yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan kerana kederhakaan mereka pada Rasul-Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Sehingga mereka binasa tanpa berbaki dan tidak meninggalkan apa-apa bekas. Sebagaimana yang mereka lihat dari rumah-rumah kosong yang mereka tinggalkan. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Jika mereka memiliki akal, sudah tentunya apa yang mereka saksikan itu boleh menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang buruk. Jika mereka memiliki akal, sudah tentunya akal mereka akan menghalang mereka daripada melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka boleh menghalang diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, daripada melakukan kederhakaan, daripada melanggar apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu mereka layak untuk disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulin nuha. Tetapi akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, pikiran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka, tidak menghalang mereka daripada derhaka pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Maksudnya orang yang berakal sihat dan pikiran yang lurus. Kemudian pada ayat 129 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Kita sering mempelajari bahawa bahasa Arab adalah di antara bahasa yang unik, di mana susunan perkataan di dalam bahasa Arab berbeza dengan bahasa kita. Sehingga seringkali kita jumpai dalam terjemahan Al-Quran, susunan yang ada pada terjemahan berbeza dengan susunan asal dalam bahasa Arab Al-Quran. Seperti pada terjemahan yang kita jumpai pada ayat 129 ini. Ayatnya dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walaula, yang kita terjemahkan dengan maksud, dan jika tidaklah kerana. Walaula, dan jika tidaklah kerana, kalimatun sabaqat min rabbik, yang bermaksud telah terdahulu kalimah Tuhanmu wahai Muhammad, lakana lizaman. Perkataan lakana lizaman yang berwarna purple di sini, terjemahannya adalah niscaya balasan mereka sudah mesti akan berlaku. Kemudian ada wa ajalun musamma yang kita terjemahkan dengan maksud dan satu tempoh yang telah ditentukan. Maksud dari ayat ini adalah dan jika tidaklah kerana telah terdahulu kalimah Tuhanmu wahai Muhammad dan satu tempoh yang telah ditentukan, niscaya balasan jenayah yang mereka lakukan sudah mesti akan berlaku.
Jika kita tengok kepada ayat ini memberikan maksud kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempoh masa. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masa bagi balasan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada orang-orang yang melakukan kederhakaan. Tidak semua balasan Allah Subhanahu wa taala segerakan. Tidak semua hukuman Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada manusia di dunia. Sebahagian dari balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala tunda balasan tersebut sehingga hari kiamat. Maknanya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketetapan, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan ajal kepada manusia, maka semua azab Allah Subhanahu wa taala akan segerakan. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan ketetapan pada masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah berkehendak untuk memberikan balasan pada masa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda penurunan azab ke atas orang-orang yang derhaka? Kenapa Allah tidak segerakan timpakan azab kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmah dari sebalik penundaan azab Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah tidak segerakan azab sebagaimana Allah segerakan dahulu azab kepada Firaun? Kenapa Allah tidak segerakan azab sebagaimana dulu Allah segerakan azab kepada umat nabi-nabi terdahulu, umat-umat yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah tunda? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan masa kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala janjikan azab untuk ditimpakan kepada mereka di akhirat? Di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda penurunan azab kepada manusia adalah, yang pertama, kerana Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan kepada manusia kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan azab ke atas apa-apa dosa dan kederhakaan yang dilakukan oleh manusia. Boleh jadi kita masuk dalam golongan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita pernah melanggar perintah Allah, kerana kita pernah melakukan kederhakaan. Tapi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak segera menimpakan azab kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab yang paling utama bagi kita untuk mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan masa kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan penurunan azab kepada orang yang melakukan dosa. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak segera menimpakan azab kepada manusia adalah kerana Allah Subhanahu wa taala mahu menimpakan azab yang besar kepada orang yang melakukan kederhakaan. Sedangkan dunia tidaklah cukup untuk manusia yang derhaka mendapatkan balasan yang layak untuk mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hanya jadikan itu sebagai satu balasan yang kecil dibandingkan dengan balasan besar yang menanti mereka di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan maksud ayat ini, Al-Imam Ibn Katsir berkata, maksudnya, kalaulah tidak kerana ketetapan Allah yang telah sedia ada, iaitu Dia tidak akan mengazab seseorang melainkan setelah diberikan bukti kepada mereka dan telah ditetapkan masa bagi orang-orang yang berdusta, pastilah azab itu akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Ayat yang terakhir, ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih
wa atrafan nahari la'allaka tarda. Fasbir ala ma yaqulun. Perkataan fa yang bermaksud maka, atau kita terjemahkan di sini dengan maksud oleh itu, isbir, bersabarlah, ala ma yaqulun, ke atas apa yang mereka katakan. Fasbir anta ya Muhammad, bersabarlah wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqulun, ke atas apa yang mereka katakan, ke atas apa yang orang-orang kafir katakan kepadamu. Wasabbih bihamdi rabbik. Perkataan wasabbih, makna asal dia adalah dan bertasbihlah. Wasabbih, dan bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan pujian Tuhanmu atau dengan memuji Tuhanmu. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Perkataan bertasbih ataupun perbuatan bertasbih itu sendiri adalah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertasbih. Ada tasbih dengan lisan, di mana kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, memuji, mengagungkan, membesarkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan tasbih juga boleh dilakukan dengan amal perbuatan. Apa yang kita lakukan di dalam solat kita adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Solat yang kita mulakan dengan mengucapkan Allahu Akbar, dan di dalamnya kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya kita tunduk rukuk kepada Allah, di dalamnya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah semua perbuatan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat adalah perbuatan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah solat dinamakan sebagai tasbih. Kerana di dalam solat kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai tasbih. Sehingga dalam terjemahan di sini, perkataan wasabbih yang makna asalnya adalah dan bertasbihlah, kita terjemahkan perkataan wasabbih dengan maksud dan beribadahlah, dan beribadahlah, dan solatlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari terbit. Jika ia kita kaitkan dengan solat, tentu kita akan tahu solat subuh adalah solat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas kita untuk kita tunaikan sebelum matahari terbit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Dan kita semua tahu solat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke atas kita untuk kita tunaikan sebelum terbenam matahari adalah solat asar. Maka wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jika perkataan tasbih di dalam ayat ini kita fokuskan maknanya kepada maksud solat, maka pada bahagian pertama ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendirikan solat subuh, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mendirikan solat asar. Wa min ana'il laili fasabbih. Kemudian dan wa min ana'il lail, dan pada saat-saat di waktu malam hari, fasabbih, maka beribadahlah. Dan tadi kita dah tahu bahawa perkataan sabbih bermaksud bertasbihlah, yang kita boleh memahaminya dalam ayat ini dengan konteks mendirikan solat. Kenapa kita fahami ia dengan maksud mendirikan solat? Ia berasaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, seperti yang nanti dikongsikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Sehingga jika perkataan tasbih di dalam ayat ini kita fahami dengan maksud solat, maka tadi dah ada perintah untuk melaksanakan solat subuh, ada perintah untuk melaksanakan solat asar, kemudian
solat yang dilakukan pada waktu-waktu malam, yaitu solat maghrib dan solat isya. Kemudian wa atrafan nahar, dan solat yang dilakukan sebelah siang, yaitu solat zuhur. Maka dengan demikian 5 waktu solat terhimpunkan di dalam ayat yang tengah kita pelajari ini. Sebagaimana yang telah kita pelajari, perincian tentang waktu-waktu solat adalah perincian yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di mana Rasulullah SAW mempelajari waktu-waktu solat dari Jibril alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun mengajarkan Rasulullah SAW tentang waktu-waktu solat. Sebagaimana yang telah kita fahami bahwa surah Thaha ini masuk dalam himpunan surah-surah Makkiyah, dan perintah untuk melaksanakan solat 5 waktu sudah diturunkan kepada Rasulullah SAW semasa Rasulullah SAW berada di Mekah. Kerana perjalanan Isra dan Mi'raj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW, yang dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas Rasulullah SAW, ke atas umat Rasulullah SAW untuk menunaikan solat fardu 5 waktu. Ianya terjadi semasa Rasulullah SAW berada di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan selepas perjalanan Isra dan Mi'raj, keesokan harinya Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan 3 perkara. Selepas perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah menurunkan Jibril, Allah mengutuskan Jibril untuk mengajarkan kepada Rasulullah SAW 3 perkara. Yang pertama adalah cara untuk bersuci untuk solat. Yang kedua adalah waktu-waktu solat. Dan yang ketiga adalah cara untuk melaksanakan solat. 3 perkara utama yang Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkannya kepada Rasulullah SAW selepas Rasulullah SAW kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah bersuci, yang kedua adalah waktu-waktu solat, dan yang ketiga adalah cara untuk melaksanakan solat. Maka bersuci untuk melaksanakan solat diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, yang kemudian tentunya Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, ajarkan kepada umatnya. Waktu-waktu solat, Jibril ajarkan kepada Rasulullah SAW waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW cara untuk mendirikan solat. Maka apa yang kita pelajari dari Rasulullah SAW, solat yang kita pelajari dari Rasulullah SAW adalah solat yang juga dulu Rasulullah SAW pelajari dari Jibril alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak perintah untuk mendirikan solat. Tetapi di dalam Al-Quran, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perincian tentang waktu-waktu solat secara terperinci bila ia bermula dan bila ia berakhir. Tentunya ia diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya. Tetapi ada beberapa ayat Al-Quran yang darinya kita boleh melihat tentang ringkasan waktu-waktu solat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas Rasulullah SAW dan umatnya. Di antaranya adalah ayat yang tengah kita pelajari ini. Kita mulakan dengan bahagian pertama dari ayat 130 ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu nabinya untuk menghibur Rasulullah SAW selepas banyak cabaran, dugaan yang Rasulullah SAW hadapi dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fasbir ala ma yaqulun. Oleh itu, bersabarlah engkau, wahai Muhammad, akan apa yang mereka katakan, yaitu dusta mereka terhadapmu. Perkataan-perkataan buruk dan kedustaan yang mereka, orang-orang musyrik, katakan kepadamu. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, yaitu dengan beribadah, yaitu dengan mendirikan solat sebelum matahari terbit. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang ini tentunya merujuk kepada waktu solat subuh. Wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah, beribadahlah, solatlah sebelum terbenam matahari, dan ini tentunya merujuk kepada solat asar, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Dia berkata, kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam melihat bulan purnama, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan ini, tanpa bersesak-sesak. Artinya, di antara kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa orang-orang yang beriman boleh diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah satu keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kefahaman yang banyak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah mereka diperkenankan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan kepada Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Melihat Allah Subhanahu wa taala adalah di antara kenikmatan yang paling besar, kurnia yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kurnia yang besar itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita menjadi bahagian dari orang-orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah perkara yang gaib, maka tiada sesiapa pun di antara kita yang mengetahui bagaimana kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apa yang perlu ada pada diri kita adalah yang pertama, kita beriman kepada semua berita benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa kita di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah perkenankan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang kurnia yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, fa in istata'tum alla tughlabu an salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kamu dapat solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Artinya, jika kamu masih ada kemampuan, maka jangan engkau berani untuk meninggalkan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, yaitu solat subuh dan solat asar. Dua solat di antara solat-solat yang paling utama, di antara solat-solat yang berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik.
ia bukan bermaksud solat-solat yang lain adalah tiada nilainya. Tetapi siapa yang memelihara dua solat ini, dah mesti mereka akan memelihara semua solat-solat yang lain. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang ke-130 dari surah Thaha ini. Maknanya dari situ kita memahami beberapa perkara. Yang pertama adalah bahwa perkataan tasbih di dalam ayat ini maksudnya adalah solat. Kemudian yang kedua, ayat ini Allah Subhanahu wa taala meringkaskan kepada kita waktu-waktu untuk melaksanakan solat fardu. Meskipun perincian dari waktu-waktu solat Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi Allah wahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ilmu yang Allah turunkan kepada Jibril, dan Jibril sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesiapa yang mengambil berat berkaitan dengan waktu-waktu sholat, ketahuilah ia adalah waktu yang dahulu Jibril turun secara khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila masa untuk melaksanakan sholat. Dan perlu juga tuan-tuan dan puan-puan ketahui, solat fardu pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah solat zuhur. Solat zuhur adalah solat fardu pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Jibril menjadi imam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu solat dan cara untuk melaksanakan solat. Maka di dalam sejarah Islam, solat zuhur dinamakan sebagai solatul zuhri al-ula, solat zuhur yang pertama. Kenapa solat zuhur dinamakan sebagai solat zuhur yang pertama? Ia kerana ia adalah solat fardu pertama yang ditunaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala seterusnya ialah wa min ana'il laili fasabbih, dan pada saat-saat di waktu malam maka bertasbihlah. Tasbih yang tadi kita fahami berasaskan kepada hadis ini bahwa ia maksudnya adalah solat. Maka di dalam ayat ini yang dimaksud solat pada malam hari, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud adalah pada malam hari kamu digalakkan untuk melaksanakan solat tahajud. Tetapi sebagian ulama tafsir mentafsirkannya dengan maksud solat maghrib dan solat isya. Ini jika kita kaitkan apa yang ada di dalam bahagian ayat ini dengan apa yang tadi diriwayatkan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pandangan para ulama tafsir yang mentafsirkan bahwa maksud dari solat pada saat-saat dari waktu malam yaitu solat maghrib dan solat isya. Pada masa yang sama, ia juga boleh difahami bahwa di antara solat yang digalakkan untuk ditunaikan adalah solat yang dilakukan di malam hari, yaitu solat tahajud. Kemudian wa atrafan nahar, dan pada sebelah siang, yang jika kita fokuskan makna sabih tadi kepada perintah untuk melaksanakan solat, maka solat yang dilakukan pada sebelah siang adalah solat zuhur, sehingga jika kita dah melihat bahagian-bahagian dari ayat ini, maka kita tahu ayat ini meringkaskan kepada kita tentang perintah untuk melaksanakan solat pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allaka tarda, supaya engkau ridha. Semoga engkau ridha, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di dalam surah Ad-Duha ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan memberikanmu.
kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, fatarda, sehingga engkau ridha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mahu Rasulnya mendapatkan kepuasan hati selepas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat secara fokus pada ayat yang tengah kita pelajari ini, yaitu ayat 130 dari surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan la'allaka tardha, yang bermaksud supaya engkau ridha. Jika kita kembali kepada permulaan ayat, maka kita akan tahu dua perkara utama yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha. Yang pertama adalah bersabar dengan apa sahaja yang dikatakan oleh orang lain. Dan yang kedua adalah dengan bertasbih, yaitu mendirikan salat. Dua perkara ini jalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keridhaan. Dua jalan ini yaitu bersabar dan mendirikan salat. Jika kita jadikan ia sebagai kunci keridhaan kita di dunia, maka kita akan tahu jalan untuk kita mendapatkan keridhaan, jalan untuk kita mendapatkan kepuasan hati dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala adalah fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah dengan apapun yang orang katakan terhadap kita. Dan yang kedua, fasabbih, bertasbihlah, dirikanlah salat. Jika kita tidak mengambil berat apa yang dikatakan oleh orang lain kepada kita, jika kita bersabar dengan apa sahaja yang orang lain katakan kepada kita, maka satu bahagian dari keridhaan sudah kita dapatkan. Dan ia hanya boleh kita sempurnakan dengan bertasbih kepada Allah, dengan mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang tadi kita telah pelajari, banyak pengajaran, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan orang-orang derhaka dari umat-umat terdahulu. Jika kita menggunakan akal fikiran kita, maka patutnya akal fikiran kita boleh menghalang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kebinasaan, seperti kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atas umat-umat terdahulu. Sekali lagi, akal fikiran yang ada pada kita patutnya menghalang kita daripada melakukan perkara yang boleh membawa kita kepada kebinasaan. Itulah jalan untuk kita digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulin nuha, orang-orang yang memiliki akal fikiran, yang akal tersebut menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tak patut, melakukan perkara-perkara yang buruk, melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan diri di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan masa untuk memberikan balasannya. Dan kita tadi dah sebutkan kenapa Allah tidak segerakan balasan kepada orang yang melakukan dosa. Tentunya sebab utama ataupun hikmah yang paling besar adalah kerana Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan kesempatan kepada manusia agar manusia kembali kepada Allah, agar manusia bertaubat kepada Allah. Yang jika Allah segerakan azab ke atas dosa yang manusia lakukan, boleh jadi kita masuk pada golongan orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, kerana kita pun pernah melakukan dosa, kerana kita pernah pun melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi besarnya rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak segerakan azab kita. Allah berikan kepada kita tempoh masa untuk kita berfikir, untuk kita bertaubat, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya berasaskan kepada ayat 130, solat dan sabar adalah jalan bagi orang-orang untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka ridha dan mendapatkan keridhaan.
dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini yang boleh saya kongsikan di dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Semoga dari majlis ilmu yang ringkas ini ada ilmu, ada hikmah, ada pengajaran yang kita boleh dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berkatilah umur kami. Ya Allah, berkatilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berkatilah ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berikanlah pertolongan dan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Ustaz. Terima Syukran. kasih. Jazakumullah khairan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Afwan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.